Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni akak akan kongsikan kisah yang diberikan oleh salah seorang subscriber tau. Di mana kisah yang diberikan ni mengenai pengalaman dia, macam mana dia bersama dengan nenek dia. So sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak teruskan dengan kisah yang ingin dikongsikan, di mana kisah ini telah dikongsikan oleh subscriber yang menggelarkan diri dia sebagai Fiz. Fiz sebelum ni dia dah pernah tahu share kisah seram yang dilalui oleh kawan dia. Tapi kali ni Fiz dia nak kongsikan kisah mengenai nenek dia, iaitu mak kepada mak Fiz. Macam tu lah. Okey. Minat Fiz ni untuk mengetahui benda-benda mistik ni terjadi sebab sejarah keluarga Fiz sendiri yang mempunyai saka tau. Untuk pengetahuan korang semua, keluarga kedua-dua belah mak dan ayah Fiz berbangsa dusun, iaitu salah satu etnik yang terdapat di Sabah. Keluarga mak Fiz berasal dari daerah Ranau, manakala ayah Fiz berasal dari kota Kinabalu. Apa yang Fiz tahu sebelum memeluk Islam, moyang Fiz dari kedua belah pihak, mak dan ayah Fiz dahulu mengamalkan kepercayaan anamisma atau yang mereka sebutkan sebagai pagan, dan bukanlah sesuatu yang pelik pun pada masa tersebut untuk mengambil jin atau saka sebagai pendamping. Tambahan lagi, pada waktu tersebut dakwah Islam belum sampai kepada mereka, tidak terkecuali nenek Fiz yang mempunyai saka yang bukan dikenali korang, tapi diwarisi dari moyang Fiz. Nenek Fiz merupakan orang yang boleh mengurut dan merawat orang tersampuk atau keteguran makhluk halus. Dialah yang akan merawat cucu cicit dia kalau ada antara mereka ni yang sakit. Kalau penyakit tu pula berpunca dari makhluk halus, bahagian tu dia bolehlah rawat. Tapi kalau yang melibatkan hospital tu, memang nenek Fiz tak boleh nak tolong. Okey, dia akan memberitahu rupa makhluk yang telah mengganggu mereka yang diganggu lah. Macam tu. Selain tu juga ada kalanya benda tu datang masuk ke dalam badan nenek untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi selalunya kan, dia akan memperkenalkan diri dia sebagai arwah-arwah dari kalangan saudara mara mereka yang telah meninggal. Macam tu lah. Orang pintu bilik akak terbuka dengan sendiri. Shh. So, tanpa akak buang masa, jom kita ikuti kisah pengalaman Fiz mengenai nenek Fiz. Sebelum tu, akak nak tutup pintu kejap. Kejap je korang. Kejap. Sabar tau. Confirm kali ni kunci kalau terbuka juga memang tak tahu apa. Kisah ni terjadi sewaktu beberapa puluh tahun yang lepas. Sewaktu tu Fiz dia berusia belasan tahun. Pada masa tu anak saudara Fiz ni bermain basikal tau, bersama sepupu dia pada waktu petang, dan nak hampir waktu maghrib macam tu lah kan. Waktu tu anak saudara Fiz yang masih kecil tu, dia bonceng basikal yang dikayuh oleh sepupu Fiz.
pada masa tu Fiz dia hanya melihat dari tepi rumah je. Sebab dia dah penat bermain kejar-kejar. Maklumlah pada masa tu belum lagi ada gadget ke smartphone ke macam sekarang kan. Tengah asyik sepupu dengan anak saudara Fiz ni mengayuh basikal, dia mendaki, lepas tu dia menuruni pula bukit dekat sekitar rumah tu. Mereka pun terjatuh. Menyebabkan kaki anak saudara Fiz ni tersepit di antara rantai basikal tu yang masih lagi sedang berputar. Boleh imagine tak? Sakit kan? Lepas tu berlaku sedikit kecederaan pada bahagian tangan anak saudara Fiz. Manakala sepupu Fiz hanya mengalami luka ringan sahaja. Macam tu lah disampaikan pada akak kan. Okey, dipendekkan cerita, anak saudara Fiz ni dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan sebab kakinya tu dah mengalami luka masa tersepit rantai basikal. Okey, selesai semua urusan dekat hospital, mereka pun balik ke rumah semula. Sampai je dekat rumah, mereka dah nampak nenek Fiz ni lah dah ada dekat rumah. Kebetulan malam tu nenek Fiz memang nak ke rumah mereka pun. Abang Fiz yang sulung, iaitu ayah kepada anak saudara Fiz ni, dah lalang nenek dah ada situ kan. Dia pun minta lah tolong dengan nenek, tengok-tengokkan anak dia tu. Maklumlah nenek kan pandai mengurut. Kalaulah ada yang terseliu ke, yang nenek boleh tengokkan ke, so bolehlah diringankan sikit sakit anaknya tu. Jadi masa nenek tengah-tengah mengurut tu, Fiz dia perasan tau, nenek memang ada membacakan sesuatu, tapi dia tak dapat nak alert dengan bacaan tu. So selepas tu nenek Fiz ni dia bagi tahulah kepada abang Fiz sesuatu, yang mana maksudnya lebih kurang macam ni lah. Sebab perbualan mereka tu menggunakan bahasa dusun. Mujur jugalah Fiz tu dah terjemahkan untuk akak. So bunyi dia macam ni: anak kau ni bukan terjatuh, tapi ditolak. Ada budak yang mau ikut mereka ni main, tapi budak ni marah sebab dia tak dilayan. Anak kamu ni tak mau berkawan dengan budak tu. Padahal bukan tak mau berkawan, cuma anak kamu tak nampak budak tu. Sebab itulah dia tolak basikal tu. Lain kali janganlah kamu bagi budak-budak tu main basikal waktu petang senja macam ni, tak elok. Lebih kurang macam tu lah kata-kata nenek Fiz. Ada rupa nenek tak? Orang tua-tua selalu berpesan tau pada kita kan, senja-senja memang tak elok berada di luar rumah. Selepas kejadian tu dah tak adalah anak-anak mereka ni, anak saudara Fiz ke sepupu Fiz ke, nak bermain pada waktu tersebut dekat luar rumah macam tu dah. Korang, bukan tu je tau, pengalaman Fiz tengok neneknya tu berkelakuan pelik. Pernah waktu Fiz berumur sekitar 16 tahun, masa tu Fiz baru je kehilangan anak saudara tau, yang telah kembali ke rahmatullah pada usia 8 bulan. Okey, malam tu Fiz sekeluarga berkumpul dekat rumah. Kat rumah abang dia lah selepas selesai kenduri tahlil malam tu. Malam yang keberapa memang Fiz tak boleh nak ingat kan. Dia memang tak ingat. So rumah abang Fiz tu dia ada 2 tingkat tau. Kak dah lama tak bagi gambaran rumah. Rumah tu 2 tingkat. Dekat tingkat bawah tu dia ada 1 bilik. Bilik tu pula memang sengaja diletakkan katil. Jadinya katil tu bolehlah digunakan untuk sesiapa je yang nak rehat ke, nak tidur ke dekat bilik tu kan. Lebih-lebih lagi untuk nenek Fiz yang memang dah tak larat nak naik tangga. Pada masa tu yang stay dalam bilik tersebut hanya Fiz, mak Fiz, makcik Fiz. Lepas tu makcik Fiz ni adik kepada mak Fiz lah. Lepas tu nenek dia, nenek Fiz. Itu je yang ada dalam bilik tu. Mereka semua pada masa tu tengah khusyuk bercerita. Macam-macam cerita lah korang keluar bila dah bertemu kan. Masa tu Fiz dia hanya baring dekat katil. Sambil-sambil tu dia dengar lah mereka anak beranak ni bercerita. Tiba-tiba nenek Fiz ni dia bagi tahu pada mak Fiz dalam bahasa dusun. Maksud dia lebih kurang macam ni lah: ada benda mau datang. Maksudnya ada benda dah datang dan nak masuk ke dalam badan nenek Fiz pada masa tu. Sebab kebiasaannya macam tu lah
benda tu akan merasuki nenek Fiz untuk bercakap sesuatu. Gitulah. Selepas tu Mak Fiz pun dia balas juga dalam bahasa dusun. Kalau kamu mau datang, datanglah. Nenek suruh saja mereka datang. Lebih kurang macam tu. Tak lama selepas tu, nenek Fiz tiba-tiba je kurang diam. Kedudukan dia macam sebelum tu kan, dia boleh berbalas dialog tapi dah diam senyap tu. Sudah. Beberapa orang keluarga Fiz pun dah masuk ke dalam bilik tu, duduk berdekatan dengan nenek Fiz. Nenek yang dah dirasuki sesuatu tu pun tiba-tiba bagi salam. Assalamualaikum. Fiz memang dengar dengan jelas tau. Nenek dia bagi salam, tapi karakter nenek dah berubah sama sekali. Yang pasti itu bukan lagi nenek Fiz yang sedang bercakap tu. Ada sesuatu dalam badan nenek. Sepanjang nenek dia dalam keadaan dirasuk tu, nenek hanya bertutur menggunakan bahasa dusun. Maka mak dan makcik Fiz yang berdialog dengan benda tu dan menjadi jurubahasa untuk mereka pada masa tu. Mereka termasuk Fiz sejujurnya tak berapa faham, tapi bukanlah tak faham langsung kan. Adalah sikit-sikit bolehlah faham disebabkan mereka tu generasi anak-anak, dah jarang sangat bertutur dalam bahasa ibunda mereka, makanya mereka tak adalah boleh faham semua yang didialogkan oleh nenek mereka tu. Benda yang bercakap melalui nenek Fiz tu memperkenalkan diri dia sebagai salah satu arwah dari kalangan keluarga Fiz. Kami datang ni mau melawat kamu. Kata benda tu sambil menyebut beberapa nama arwah yang lain. Katanya arwah-arwah yang disebut tu ada sekali dekat situ korang. Masa tu termasuklah arwah kakak Fiz yang juga meninggal pada usia seminggu selepas dilahirkan, dan arwah anak abang Fiz yang baru sahaja meninggal dunia pada usia 8 bulan tu. Masa budak tu dikuburkan, kami ada di sana menyambut jenazah budak tu. Dia ada dekat sini sekarang. Dia mau salam dengan mama, dengan bapa dia. Kata benda yang merasuk nenek Fiz tau. Budak yang dimaksudkan tu sebenarnya anak abang Fiz yang baru meninggal tu. So terkejutlah semua kan. Mak Fiz pun bagi tahulah pada abang dan kakak ipar Fiz, iaitu ibu dan ayah, kepada arwah anak saudara Fiz ni. Apa yang dituturkan nenek tu, kononnya anak mereka ada kat situ nak bersalam dengan mereka. Orang, alangkah runtun hati seorang ibu, seorang ayah masa tu. Mereka belum lagi dapat redakan kesedihan, datang pula benda macam tu ungkit lagi kesedihan mereka. Bercurahan, bercucuran air mata mereka sepak tau. Tambah pula lagi, itu merupakan anak sulung mereka. Siapa yang tak sedih? Fiz masa tu memang tak percaya langsung dengan kata-kata benda tu. Malah Fiz dia ada rasa marah sebab seolah-olahnya benda tu nak gunakan keadaan pilu tu untuk keruhkan lagi keadaan tau. Fiz tak mampu nak buat apa-apa pada masa tu. Dia hanya mampu diam je. Dengan usia dia cuma belasan tahun, diam je pilihan yang ada. Bukan setakat tu sahaja. Abang Fiz diminta hulurkan tangan untuk bersalaman seperti yang dituturkan nenek pada masa tu. Apa yang diberitahu Abang Fiz selepas tu, selepas dia hulurkan tangan tu, tangan dia seolah-olah ada seseorang tau bersalaman dengan dia. Memang dia dapat rasakan. Abang Fiz jelaskan lagi bahawa dia rasa tangan tu tangan yang sejuk. Sewaktu tangan tu dihulur seperti disentuh sesuatu lah. Kalau kita boleh rasakan ada benda asing yang memegang kita ke menyentuh kita, memang kita boleh rasa macam itulah apa yang Abang Fiz rasa. Meremangkan korang, apa benda lah yang sentuh tangan Abang Fiz masa tu. Memang mereka yang lain-lain semua tak nampak, siapa pun tak nampak. Lepas tu nenek berkomunikasi lagi dengan beberapa dialog yang lain. Di antara benda tu dengan Mak Fiz. Benda tu bagi tahu dekat alam sana sama je dengan alam manusia. Apa yang ada dekat alam dan manusia, apa yang ada dekat alam dan manusia tu tajuk buku. Apa yang ada di alam manusia, ada di sana
kata dia. Termasuklah seperti kereta dan rumah, nampak tak? Permainan syaitan dan iblis ni macam mana? Nak juga kan sesatkan anak cucu cicit Nabi Adam. Walau macam mana cara sekalipun, dia nak memanipulasi keadaan keluarga tu supaya percayakan apa yang dituturkan. Dia nak mereka percaya yang kononnya roh anak Abang Fiz memang datang pada masa tu. Kira roh-roh yang disebut tu datang. Orang, kita boleh percaya ke pada perkara yang seperti tu? Silap hari bulan, kita boleh jadi syirik tau. Syirik sebab kita mempercayai perkara yang tak patut kita percayai. Tapi memang dari awal lagi Fiz tak percaya. Dia masa tu hanya mampu melihat, nak cakap benda dalam badan neneknya tu menipu, risau pula, kena marah. So Fiz dia hanya diamkan diri je. Yang masuk dalam badan nenek dia tu sebenarnya korang jin. Boleh dipanggil juga sebagai saka. Tak lama selepas tu, benda tu minta diri untuk balik. Kami mau balik sudah. Nanti kami datang lagi. Assalamualaikum. Macam tu lah. Siap bagi salam tau. Selepas tu, nenek Fiz dia tersedar. Nenek Fiz kelihatan dia macam penat sangat. Lepas tu macam kebingungan lah. Macam apa dah jadi kan? Apa yang dah berlaku sebenarnya? So nenek Fiz dia dah dahaga. Dia minta air segelas macam tu untuk dia legakan dia punya lemah badan, dia punya dahaga tu. Lepas tu nenek Fiz dia bagi tahulah badan dia tu rasa lemah selepas rasukan tu tau. Bukannya dia dirasuk dalam keadaan yang orang kata santai-santai, tak ada apa semua, mengamuk-ngamuk kan. Dalam keadaan macam tu pun masih lagi bagi efek kepada seseorang tu untuk lemah tau. Begitulah keadaan nenek Fiz setiap kali selepas benda tu merasuki nenek Fiz. Benda tu boleh datang pada bila-bila masa je korang. Macam itulah kebiasaannya benda tu datang bila ada kematian di kalangan mereka ni. Datang menyerupailah dengan wajah arwah ni, wajah si mati kan. Apa yang Fiz tahu, nenek memang ada ilmu perbidanan, tapi bukanlah ilmu-ilmu yang berbentuk ritual. Maksudnya, nenek Fiz ni tak pernah buat pun upacara ritual apa-apa pun, tak pernah nampak pun. Jadi, upacara-upacara yang seumpama dengannya tu memang tak wujud pun dari penglihatan mak Fiz maupun Fiz ni. Tak adalah nampak nenek tu macam ada sesuatu, membela sesuatu, memang tak ada. Macam tu. Nenek memang tak pernah buat kerja-kerja berritual macam tu. Keturunan nenek memang ada saka, tapi nenek tak pernah terima saka tersebut. Sebab nenek berpegang teguh kepada agama Islam. Nenek pernah cuba nak turunkan ilmu bidannya tu pada mak Fiz ni. Tapi mak Fiz dia tak mampu nak terima ilmu tersebut. Sebab setiap kali ilmu tu diturunkan, mak Fiz akan pengsan. Bila cuba untuk diturunkan lagi, mak Fiz akan pengsan. Badan mak Fiz seolah-olah macam menolak. Apa yang Fiz bagi tahu lagi, yang merasuki nenek Fiz tu lah saka keturunan mereka. Saka tu diambil semasa moyang mereka ni bukan beragama Islam tau. Sedikit demi sedikit pengetahuan agama Islam mula diterapkan kepada cucu cicit moyang. Cucu cicit moyang betul ke? Kepada cucu cicit ni lah. Cucu cicit moyang mereka ni, sehingga mereka menjadi generasi beragama Islam. Kalau sebelumnya tu pengetahuan agama Islam tu tak sama macam sekarang tau. Mereka dah pun memiliki pengetahuan yang boleh dikatakan cukup untuk mengajar mereka bahawa saka ni berdosa. Macam tu lah. Dan dari situlah mak Fiz ni dia langsung menolak ilmu-ilmu turun-temurun. Dia tak nak terima, badan dia pun tak nak terima. Walaupun nenek tak menerima saka, tapi ilmu turun-temurun tu nenek masih amalkan. Kerana kesemua adik-beradik nenek pandai berobat. Ilmunya tu ilmu untuk berobat orang. Macam tu lah. Cerita belum habis lagi. Akak teruskan kisah yang seterusnya. Fiz ni dia pernah lalui sekali lagi situasi pelik nenek dia selepas kejadian tersebut tau.
Kejadian seterusnya ni terjadi beberapa tahun selepas Fiz menamatkan pengajian di IPTA. Pada masa tu, Mak Fiz dia telah pun kembali ke rahmatullah akibat kanser usus. Al-Fatihah disedekahkan untuk arwah. Pada masa tu, Pakcik Fiz yang menghantar Nenek Fiz ke rumah mereka sebab Nenek Fiz nak melawat cucu cicit dia dekat Kota Kinabalu. So, jarak masa perjalanan dari Ranau nak ke Kota Kinabalu ambil masa lebih kurang 3 jam tuan korang. Mereka menetap di kampung ayah dia dekat Kota Kinabalu. Pada masa tu yang terdapat di rumah Fiz hanya anak saudara Fiz yang berumur sebayalah dengan Fiz. Dan juga nenek tu lah yang baru sampai dari Ranau tu. Ruang tamu rumah Fiz ni dia ada terdapat satu katil besar yang digunakan nenek lah kalau dia nak datang ke rumah. Sewaktu nenek Fiz ni nak rehat ke apa semua, dia akan stay lah dekat atas katil tu. So, sewaktu nenek Fiz ni dia tengah duduk kat katil tu kan, sambil-sambil dia kunyah sirih apa semua bagai, dia pun memandang ke arah pintu belakang rumah Fiz. Pintu tu pula menghadap ke arah perkuburan Islam belakang rumah Fiz tu je. Memang betul-betul menghadap dengan kuburan walaupun jaraknya jauh, tapi kalau waktu siang perkuburan tu jelas korang terlihat dari rumah Fiz. Fiz. Nenek dia panggil Fiz pada masa tu Fiz dia tengah asyik menonton TV tau. Kenapa, Nek? Jawab Fiz dalam keadaan beradab. Mereka ni penuh dengan adab sopan. Kamu nampak tak orang yang baju putih mau jalan pergi kuburan? Ramai tu. Cuba kamu tengok sana. Kamu ada nampak? Nampak tak tu? Nenek Fiz bertanya pada Fiz dalam bahasa dusun yang mudah nak difaham. Tapi maksud dia lebih kurang macam tu lah. Anak saudara perempuan Fiz dia mula tau rasa takut. Dia mula dekatkan diri dia kepada Fiz. Lepas tu dia pun makin dekat lah kan, sebab dia tak nak berada jauh macam tu. Macam something wrong kan bila nenek cakap macam tu kan. Kata nenek, benda tu menyerupai kumpulan lelaki pakai baju putih semuanya. Lagi tambah seram lah mereka bila dengarkan gambaran kepada apa yang nenek nampak. Diorang mau buat apa, Nek? Tidak nampak pun. Fiz terjenguk-jenguk tau dekat luar rumah. Makin dijenguk makin jelas memang tak ada nampak siapa-siapa pun dekat luar rumah pada masa tu. Dia tanya masa tu, mana rumah orang yang meninggal? Diorang mau pergi melawat. Siapa yang meninggal di sini? Tanya Nenek Fiz seolah-olah memang baru lepas berkomunikasi dengan seseorang, 2 orang, 3 orang macam tu lah. Meremang sudah kita semua dibuatnya kan. Akak sambung balik cerita. Terkejutlah Fiz dengan anak saudara dia. Tak terkata apa-apa tau. Terdiam terus. Sedangkan Fiz, dia belum lagi bagi tahu pada nenek dia bahawasanya pada masa sebelum tu mereka baru je balik dari melawat nenek saudara sebelah ayah yang baru je meninggal dunia. Mereka balik ke rumah tu selepas Fiz selesai membaca Yasin. Sedangkan pada masa tu kalau rombongan jenazah lalu ke tanah perkuburan sekalipun, mestilah dapat dilihat oleh Fiz. Fiz fikir masa tu nenek dia nampak rombongan yang menghantar jenazah tu ke kuburan. Kalau diikutkanlah pada gambaran apa yang ditanya oleh nenek tu, rupanya rombongan tu dari alam lain yang ingin melawat orang meninggal dunia. Dia macam mencari-cari tau orang yang meninggal dunia. Fiz pun termenung sejenak bila kenangkan arwah nenek ni selalu nampak perkara yang pelik-pelik. Untuk pengetahuan korang, nenek Fiz ni telah pulang ke dunia abadi selepas arwah Mak Fiz meninggal dunia. Nenek menyusuli pemergian arwah Mak Fiz. Arwah nenek Fiz pernah bersama dengan Fiz juga di satu lagi keadaan. Masa tu nenek nampak orang kerdil lalu dekat depan rumah pada waktu petang-petang. Masa tu nak dekat senja. Orang kerdil tu dia bertegur dengan nenek. Nenek siap bersembang lagi dengan orang kerdil tu. Yang peliknya, Fiz dan yang lain-lain tak nampak apa-apa pun. Apatah lagi
nak nampak orang kerdil yang dimaksudkan nenek memang tak nampak lah kan. Pernah juga tahu sekali tu Nenek Fiz ni dia menegur sekumpulan lebah. Lebah yang banyak-banyak tu yang berada kat pokok. Masa tu lebah tu dia nak berpindah sarang. So lebah tu banyaklah kan depan rumah apa semua. Jadi Fiz dengan mereka yang lain dekat situ semua masuklah dalam rumah. Lebah kan agak bahaya juga kan. Tapi nenek Fiz ni selamba je berdiri dekat luar rumah. Tak ada pun rasa macam nak larikan diri ke apa. Dekat-dekat, jarak dia memang dekat. Sambil tu nenek dia tunjuk dekat arah lebah tu. Mulut nenek ni tekumat kamit. Nenek cakap dekat lebah tu, kalau nak lalulah. Jangan masuk rumah orang. Macam tu lah lebih kurangnya nenek bagi tahu. Kalau korang tengok persekitaran rumah Fiz memang nampak menyeramkan tau. Akak sertakan sekali gambar-gambar yang Fiz berikan. Laluan dekat rumah Fiz memang dikelilingi dengan hutan, ditambah pula dengan suasana berdekatan tanah perkuburan. Tapi jujurlah pada Fiz, dia tak pernah pun melihat penampakan apa-apa hantu. Kalau terlihat pun sekilas pandang je. Tapi tak pada nenek Fiz. Sebab nenek Fiz ni memang selalu je nampak kepada penampakan, terutamanya macam penampakan wajah orang. Orang tu nampak macam orang yang dah mati. Saka tu kan, dia menampakkan diri macam seseorang yang dah mati macam tu. Tapi tak pula lah nenek Fiz ni nampak benda-benda yang menyeramkan macam Kak Punti ke, Kak Lang ke seumpama dengannya. Nenek Fiz sebenarnya telah didampingi dengan saka keturunan tu. Tapi bukan nenek yang ambil tau. Tapi moyang mereka yang masa tu belum memeluk Islam yang ambil. Itulah tak henti-henti mengganggu, menyerupai orang yang dah mati. Alhamdulillah lah, nenek ambil langkah berubat dengan perubatan Islam yang jelas. Syukur benda-benda tu sempat dibersihkan sebelum nenek meninggal dunia. Nenek dah tak diganggu lagi selepas arwah Mak Fiz meninggal dunia. Kali terakhir lah Fiz nampak benda tu masuk dalam badan nenek ni selepas arwah Mak Fiz meninggal. Dia menyamar pula jadi arwah Mak Fiz. Jadi perginya nenek pulang pada Maha Pencipta dalam keadaan tidur. Tak adalah sakit sangat ke apa semua, dalam keadaan tidur tenang je. Okey, Al-Fatihah sekali lagi buat arwah mak dan nenek Fiz. Itu sahaja kisah-kisah yang dapat Fiz kongsikan sewaktu dia berada bersama dengan nenek dia. Banyak lagi sebenarnya kenangan bersama dengan nenek, tapi cukuplah sekadar itu sahaja. Dan kisah-kisah tersebut telah membentuk kenangan yang cukup berharga sewaktu tu nenek Fiz masih hidup. Fiz turut mendoakan semoga roh arwah mak dan arwah nenek tenang di sana. Semoga dosa-dosa mereka diampunkan dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Korang, story-story ni bukan sekadar hiburan untuk kita, tapi sama-samalah kita ambil jadikan pengajaran. Sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan dari Allah. Biarpun dari mana asal-usul kita, berpeganglah pada agama kita. InsyaAllah, semoga yang baik-baik sahaja mendatang untuk kita semua. Amin. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak baik jangan ikut. Terima kasih korang kerana sudi menonton dan mendengar sampai habis. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.